Pada bulan April 2026, satu pertemuan rahasia telah diadakan di seri perdana Putrajaya. Di tangan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, tergenggam sebuah fail tebal. Di dalamnya terkandung butiran teknologi yang selama 50 tahun, Amerika Syarikat enggan serahkan kepada Malaysia. Pendirian Amerika Syarikat selama ini amat tegas. Jika Malaysia diberi teknologi pemprosesan semula nuklear, mereka akan membina senjata nuklear. Sama sekali tidak boleh. 6 kali permohonan dibuat, 6 kali juga ditolak mentah-mentah. Tetapi pada saat Macron membuka fail itu, Washington yang selama 50 tahun tidak berganjak, tiba-tiba tersentak. Jabatan negara AS mula menyuarakan rasa tidak puas hati melalui saluran tidak rasmi. Apakah sebenarnya isi kandungan fail tersebut? Inilah kisah bagaimana Perancis berjaya membuka kunci mangga yang dikunci rapat oleh Amerika selama setengah abad. Cuba Anda pejamkan mata seketika. Bayangkan lautan yang gelap gelita. Di kedalaman 300 meter, di mana secebis cahaya pun tidak mampu menembusi, seekor paus keluli sepanjang 80 meter meluncur tanpa sebarang bunyi. Nama paus keluli ini ialah kapal selam. Kapal selam yang kini dioperasikan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Semuanya digerakkan oleh enjin diesel elektrik. Di dalam air, ia bergerak menggunakan kuasa bateri. Apabila bateri kehabisan kuasa, ia wajib naik ke permukaan untuk menghidupkan enjin dieselnya dan mengecas semula bateri. Dalam arti kata lain, ia seperti seorang perenang yang menahan nafas. Sehebat manapun dia, nafasnya akan habis dalam beberapa hari. Saat ia timbul ke permukaan, itulah detik paling berbahaya. Lokasinya akan terdedah kepada radar dan satelit musuh. Penyamarannya terbongkar. Sebaliknya, kapal selam berkuasa nuklear, SSN, adalah dunia yang berbeza. Tenaga dari reaktor nuklearnya bukan sahaja menggerakkan kapal, malah menghasilkan oksigen dan elektrik. Ia boleh kekal di dalam lautan selama berpuluh-puluh tahun tanpa perlu menukar bahan api. Ini umpama berenang dengan tong scuba. Tidak perlu timbul untuk bernafas, jadi tiada risiko untuk dikesan musuh. Jadi, mengapa kapal selam ini begitu penting untuk Malaysia? Pada saat ini juga, kuasa-kuasa besar serantau sedang giat mengoperasikan kapal selam yang mampu melancarkan peluru berpandu balistik dari bawah permukaan laut, SLBM. Ancaman peluru berpandu ini amat jelas. Pangkalan peluru berpandu di darat boleh dipantau melalui satelit. Tetapi peluru berpandu yang dilancarkan dari kapal selam yang senyap merayau di dasar lautan, mustahil untuk diketahui dari mana ia akan datang. Tiada amaran awal. Untuk menghalangnya, kita perlu menjejaki kapal selam musuh secara langsung di laut dalam. Kapal selam diesel yang perlu bernafas tidak mampu mengejar musuh yang bersembunyi di jurang lautan tanpa henti. Bayangkan perairan di sekeliling kita. Laut Cina Selatan mempunyai kedalaman purata 1.700 meter dan ada kawasan yang melebihi 3.000 meter. Mengawasi kawasan seluas ini hanya dengan kapal selam diesel adalah seperti cuba mencari jarum di dalam hutan belantara yang luas pada waktu malam, hanya berbekalkan lampu suluh. Mungkinkah ia berjaya? Ada satu lagi isu yang berkait rapat dengan periuk nasi Anda. Lebih 70% minyak mentah yang diimport oleh Malaysia melalui Selat Hormuz. Apa akan jadi jika laluan ini disekat? Harga petrol di stesen minyak akan melambung tinggi. Kilang-kilang akan berhenti beroperasi. Penghantaran barangan akan tergendala. Dan harga barangan di atas meja makan kita akan meroket. Selat Hormuz, Laut Cina Selatan, Selat Melaka, urat nadi ekonomi Malaysia ini melalui kawasan-kawasan yang umpama tong serbuk api. Jika kita tidak mempunyai keupayaan untuk melindungi laluan ini sendiri, ekonomi kita akan sentiasa bergantung pada belas kasihan kuasa-kuasa besar. Dan kini, Malaysia sedang berhadapan dengan satu lagi bom jangka. Pada tahun 2024, kadar kesuburan keseluruhan negara berada pada paras yang membimbangkan. Bilangan anak muda yang layak untuk menyertai angkatan tentera semakin berkurangan setiap tahun. TLDM sudah pun bergelut untuk mencari kru yang mencukupi untuk kapal-kapalnya. Dalam 10 atau 20 tahun lagi, keadaan akan menjadi lebih kritikal. Kita memerlukan satu cara untuk mengekalkan kekuatan pertahanan yang dominan dengan jumlah anggota yang lebih kecil. Kapal selam berkuasa nuklear adalah salah satu jawabannya. Kapal selam nuklear kelas Suffren terbaru milik Perancis, sebagai contoh, hanya memerlukan kru seramai 60 orang. Dengan jumlah kru yang lebih sedikit berbanding kapal selam diesel, ia boleh beroperasi di kawasan yang berkali-kali ganda lebih luas, untuk tempoh yang berkali-kali ganda lebih lama. Ringkasnya, untuk menjejaki peluru berpandu yang dilancarkan dari dasar laut, kita perlukan SSN,
Untuk melindungi laluan perdagangan yang menjadi nyawa ekonomi kita perlukan SSN. Untuk mengekalkan kekuatan pertahanan di tengah-tengah penyusutan populasi belia, kita perlukan SSN. Ini bukan lagi soal pilihan, tetapi soal kelangsungan hidup. Namun ada satu perkara yang tidak dapat diselesaikan walau sebanyak mana wang dilaburkan. Badan kapal, sistem pendorongan, dan sistem tempur, semuanya boleh kita bina dengan teknologi tempatan. Tetapi satu-satunya komponen yang paling penting, yaitu bahan api nuklear untuk jantung reaktornya, dilarang sama sekali untuk kita hasilkan sendiri. Ini disebabkan oleh perjanjian kerjasama nuklear yang dimeterai dengan Amerika Syarikat pada tahun 1974. Selama lebih 50 tahun, Malaysia mengetuk pintu yang sama untuk mendapatkan jantung ini. Berapa kalikah pintu itu terbuka? Ketukan pertama, era 1970-an. Di bawah pimpinan seorang Perdana Menteri yang berwawasan, Malaysia cuba mendapatkan teknologi kemudahan pemprosesan semula bahan api nuklear terpakai dari Perancis. Teknologi ini membolehkan bahan api yang telah digunakan di dalam reaktor diproses untuk diguna semula. Ringkasnya, ia seperti mengecas semula bateri yang telah habis. Jika kita memilikinya, kita tidak perlu bergantung pada bekalan bahan api nuklear dari luar. Rundingan antara Malaysia dan Perancis telah mencapai tahap yang sangat maju. Namun, apabila berita ini sampai ke Washington, mereka segera campur tangan. Amerika Syarikat menggunakan tekanan diplomatik dan mengugut untuk menyemak semula jaminan keselamatan serantau. Maksudnya, jika kamu teruskan dengan teknologi nuklear, kami tidak akan jamin keselamatan kamu. Di tengah-tengah perang dingin, dengan ketidakstabilan serantau, Malaysia tidak mampu kehilangan payung keselamatan Amerika. Kerjasama dengan Perancis terpaksa dibatalkan. Itulah kali pertama pintu itu tertutup rapat. Ketukan kedua, tahun 1994. Pada tahun itu, krisis nuklear Korea Utara menyelubungi rantau ini. Ketegangan memuncak dan Amerika Syarikat mempertimbangkan untuk mengebom kemudahan nuklear Pyongyang. Di tengah-tengah krisis ini, pihak tentera Malaysia sekali lagi menyuarakan keperluan mendesak untuk memiliki kapal selam berkuasa nuklear. Namun, ia hanya tinggal perbincangan. Alasan yang diberikan ialah, pada saat krisis nuklear perlu diselesaikan secara diplomasi, tindakan Malaysia untuk mendapatkan teknologi berkaitan nuklear akan merumitkan lagi keadaan. Pintu kedua tertutup sebelum sempat dibuka. Ketukan ketiga, tahun 2003. Di bawah Kerajaan Baharu, satu projek rahsia dengan nama kod Projek 362 dilancarkan untuk memulakan reka bentuk konsep kapal selam berkuasa nuklear. Pihak tentera dan agensi penyelidikan bekerja sama untuk melakar saiz, bentuk, radius operasi, dan sistem persenjataan kapal selam tersebut. Reka bentuk konsep berjaya disiapkan. Tetapi, sehebat manapun pelan induk yang dilukis, ruang untuk bahan api reaktor yang menjadi jantungnya tetap kosong. Perjanjian nuklear 1974 masih berkuat kuasa. Tanpa kebenaran AS, Malaysia tidak boleh melakukan pengayaan uranium atau pemprosesan semula. Pelan induk menjadi semakin tebal, tetapi bahagian terpentingnya kekal kosong. Ketukan keempat, era kerajaan seterusnya. Reka bentuk kapal selam diperhalusi lagi. Jurutera TLDM mencapai kemajuan yang luar biasa dalam reka bentuk badan kapal, sistem pendorongan, dan teknologi pengurangan bunyi. Namun Amerika Syarikat tetap mengulangi mantra yang sama. Dunia tidak boleh ada lebih banyak negara yang memiliki senjata nuklear. Di bawah prinsip pencegahan percambahan ini, mereka menyekat semua usaha kita, sama ada untuk menghasilkan bahan api sendiri atau membelinya dari luar. Pintu keempat terkunci oleh mangga yang sama. Ketukan kelima, pertengahan 2010-an, menjelang tamat tempoh perjanjian nuklear Dua Hala pada 2015, rundingan untuk memindahnya telah dijalankan. Malaysia cuba menggunakan peluang ini untuk mendapatkan hak pengayaan uranium dan pemprosesan semula. Rundingan itu panjang dan sengit. Hasilnya, hanya kemajuan separa dicapai. Malaysia hanya dibenarkan untuk menjalankan penyelidikan terhadap ke atas satu teknologi yang dipanggil pyroprocessing, tetapi hak untuk pengayaan pada tahap yang diperlukan untuk kapal selam nuklear tetap tidak diperolehi. Walaupun klausa mengenai pembinaan kapal selam nuklear disebut buat pertama kalinya dalam kenyataan bersama sidang kemuncak, namun tulisan di atas kertas adalah cerita yang sama sekali berbeza daripada bahan api sebenar di dalam tangan. Ketukan keenam dan terakhir, era kerajaan terkini. Kerajaan membuat permohonan secara terus kepada Amerika Syarikat. Benarkan Malaysia menghasilkan uranium di perkaya rendah, LEU,
sendiri. Leu mempunyai tahap pengayaan di bawah 20% dan tidak cukup untuk membuat senjata nuklear. Ia adalah bahan api standar yang digunakan di loji jana kuasa nuklear dan tidak dianggap sebagai bahan berbahaya mengikut piawaian antarabangsa. Namun, jawaban Amerika tetap tegas, ditolak. Logik mereka, Malaysia mempunyai rekod lampau cuba membangunkan program nuklear, jadi sebarang bentuk pengayaan tidak boleh dibenarkan. Selama 50 tahun, kerajaan silih berganti dan pelan induk kapal selam terus menebal. Teknologi badan kapal mencapai taraf dunia, sistem tempur berjaya dibangunkan di dalam negara, dan sistem pendorongan juga direka sendiri. Tetapi satu-satunya perkara yang kurang, bahan api untuk jantung reaktor, sentiasa dibiarkan kosong, tubuhnya telah siap, tetapi jantungnya tiada. Dengan beban sejarah 50 tahun ini, pada musim luruh 2025, satu berita yang tidak dijangka tiba. Hari yang paling dramatik dalam sejarah impian kapal selam nuklear Malaysia telah tiba. Apa yang berlaku di Washington pada hari itu? 29 Oktober 2025, Washington DC. Perdana Menteri Malaysia tiba di Rumah Putih. Bendera kedua-dua negara berkibar megah di bilik mesyuarat. Agenda perbincangan padat. Perkongsian kos pertahanan, pelarasan tarif, rantaian bekalan semikonduktor. Tetapi agenda utama yang dibawa oleh Perdana Menteri Malaysia hanya satu. Saya amat berharap Tuan Presiden dapat membuat keputusan untuk membenarkan kami mendapatkan bekalan bahan api untuk kapal selam berkuasa nuklear. Di hadapan pintu yang telah tertutup 6 kali selama 50 tahun, ketukan ketujuh bergema. Trump tidak memberikan jawapan serta-merta. Selepas mesyuarat, kedua-dua pemimpin berjabat tangan dan beredar mengikut jadual masing-masing. Keesokan paginya, 30 Oktober 2025, satu hantaran muncul di akaun media sosial Presiden Trump, tepat sehari selepas permintaan dibuat. Perikatan Ketenteraan AS Malaysia kini lebih kukuh berbanding sebelumnya. Berdasarkan ini, saya telah meluluskan pembinaan kapal selam berkuasa nuklear untuk Malaysia bagi menggantikan kapal selam diesel lama mereka yang terhad mobilitinya. Selepas 50 tahun, pintu itu akhirnya terbuka. Agensi berita utama dunia segera melaporkan, teknologi kapal selam nuklear adalah teknologi paling sensitif dan paling rapi dilindungi oleh tentera AS. Selain United Kingdom pada tahun 1950-an, Amerika Syarikat tidak pernah berkongsi teknologi kapal selam nuklear dengan mana-mana negara lain. Selama lebih 70 tahun sejarah kapal selam nuklear, hanya ada satu negara yang diberi teknologi ini oleh AS, United Kingdom. Kini, Malaysia mengukir namanya sebagai negara kedua. Trump menambah satu lagi syarat, kapal selam nuklear Malaysia yang hebat ini akan dibina di limbungan kapal Philadelphia milik Amerika. Nama ini perlu diingati. Pada 2024, sebuah syarikat gergasi perkapalan Malaysia telah mengambil alih limbungan ini. Ia adalah kemudahan mega yang boleh membina hampir semua jenis kapal perang kecuali kapal pengangkut pesawat. Ia juga merupakan pangkalan utama bagi projek Trump untuk membina semula Tentera Laut AS, membina kapal selam nuklear Malaysia di tanah Amerika. Kenyataan ini mempunyai pelbagai perhitungan bagi AS. Ia mewujudkan pekerjaan di limbungan mereka dan membolehkan mereka mengawasi proses pembinaan secara langsung, sekaligus mengawal pemindahan teknologi. Bagi Malaysia, ia adalah peluang untuk mempelajari selok-belok pembinaan kapal selam nuklear di kemudahan tercanggih AS. Memandangkan limbungan itu sudah dimiliki oleh syarikat Malaysia, ia bermakna syarikat kita menjadi kontraktor utama. Kerjasama ini bermula kerana AS sendiri tidak dapat membina kapal perang dengan pantas, jadi mereka memerlukan kepakaran limbungan Malaysia. Malam itu berita ini mendominasi media. Pakar-pakar ketenteraan sebulat suara menggambarkannya sebagai bersejarah. Impian 50 tahun akhirnya tercapai. Tetapi, ada satu perkara yang perlu kita fahami. Kelulusan Trump sememangnya mengejutkan. Namun, satu hantaran di media sosial tidak bermakna bekalan bahan api akan terus tiba. Ia perlu melalui proses kelulusan Kongres, mematuhi peraturan-peraturan berkaitan tenaga atom, dan rundingan terperinci mengenai sejauh mana teknologi akan dipindahkan. Pasukan perunding tenaga atom AS dijadwalkan melawat Malaysia pada awal tahun berikutnya. Rakyat Malaysia menunggu, tetapi tarikh yang dijanjikan berlalu, dan pasukan perunding AS tidak kunjung tiba. Dakwat pada surat kelulusan belum pun kering, tetapi tangan-tangan haib sudah mula menekan brek. Apa yang sebenarnya sedang berlaku? Di sebalik tabir Washington, satu puak yang sama sekali tidak dapat menerima Malaysia memiliki kapal selam nuklear mula bergerak.
Sejurus selepas pengumuman Trump, suasana di Washington senyap, tetapi kesenyapan itu tidak bertahan lama. 4 orang ahli Kongres dari Parti Demokrat menghantar surat terbuka kepada Presiden Trump. Mesejnya jelas, jangan serahkan bahan api nuklear untuk kapal selam kepada Malaysia. Alasan mereka, Malaysia pernah cuba mendapatkan teknologi nuklear pada masa lalu. Bagaimana jika mereka menggunakan bahan api kapal selam untuk membina senjata nuklear? Keseimbangan kuasa di Asia Tenggara akan terjejas. Secara luaran, ia kelihatan seperti hujah untuk mencegah percambahan nuklear. Tetapi di sebaliknya, ada bayang-bayang lain, Jepun. Selama berpuluh-puluh tahun, Jepun telah memohon kebenaran dari AS untuk memiliki kapal selam nuklear, dan setiap kali permohonan mereka ditolak, tiba-tiba Malaysia mendapat kelulusan terlebih dahulu. Menurut penganalisis ketenteraan, kemungkinan besar Jepun tidak dapat menerima keadaan ini dan mula melobi ahli-ahli Kongres AS. Masa surat itu dikeluarkan bertepatan dengan gerakan diplomatik Jepun, satu fakta yang disedari oleh ramai pakar. Trump tidak memberikan kenyataan rasmi mengenai surat itu, tetapi corak tindakannya boleh dibaca. Trump mempunyai hubungan pribadi yang baik dengan Perdana Menteri Jepun. Gaya Trump adalah untuk menimbang-nimbang permintaan dari kedua-dua pihak, Malaysia dan Jepun, dan menggunakannya sebagai kad rundingannya sendiri. Dia telah memberikan kelulusan, tetapi kini dia melambatkan pelaksanaannya untuk mendapatkan lebih banyak konsesi. Inilah brek pertama. Brek kedua datang dari Selat Hormuz. Pentadbiran Trump menekan Iran secara ketenteraan dan menuntut sekutu-sekutunya, laluan minyak yang kamu gunakan, kamu jagalah sendiri, atau bayar lebih banyak untuk kos pertahanan. Apabila Malaysia memberikan respons yang suam-suam kuku, sikap Washington mula berubah. Isyarat-isyarat mula kedengaran bahawa bekalan bahan api kapal selam nuklear perlu disemak semula. Brek ketiga adalah tarif. Awal tahun itu, AS sedang berusaha untuk menaikkan tarif ke atas produk buatan Malaysia. Di tengah-tengah lonjakan harga semikonduktor, AS menggunakan alasan melindungi industri domestiknya untuk meningkatkan tekanan. Rundingan kapal selam nuklear dan rundingan tarif mula bercampur aduk di atas meja yang sama. Seorang pegawai kanan Majlis Keselamatan Negara mendedahkan keadaan sebenar, pasukan perunding tenaga atom AS yang sepatutnya melawat Malaysia awal tahun ini masih belum tiba. Tarikh yang dijanjikan telah lama berlalu, tetapi tiada sebarang makluman daripada pihak AS. Amerika telah menunjukkan lobak merah kelulusan, tetapi kini mereka perlahan-lahan menariknya kembali, cuba memaksa Malaysia untuk membuat lebih banyak konsesi. Mari kita lihat dari sudut lain. Pada masa yang sama, kapal selam jenis apa yang AS tawarkan kepada Australia, kapal selam berkuasa nuklear kelas Virginia, kapal selam tercanggih tentera laut AS, yang dilengkapi dengan uranium diperkaya tinggi yang juga boleh digunakan untuk senjata nuklear. Jantungnya hanya perlu diisi bahan api sekali dan boleh bertahan selama 33 tahun. AS memberikan kunci kepada Australia, tetapi kepada Malaysia, sekutu di barisan hadapan Asia Tenggara, mereka hanya menunjukkan mangga yang terkunci. Adakah ini adil? Senario terburuk masih belum tiba. Penganalisis ketenteraan mula memberi amaran. Senario terbaik ialah Malaysia memiliki kapal selam nuklear dan Jepun tidak. Senario terburuk ialah Jepun mendapat kelulusan manakala Malaysia terlepas peluang ini. Kita mesti berusaha keras untuk mengelakkan ini. Penggal Trump tidak akan kekal selamanya. Jika Parti Demokrat memenangi pilihan raya seterusnya, besar kemungkinan kelulusan ini akan ditarik balik. Masa tidak menyebelahi Malaysia, kelulusan telah diperolehi, tetapi kuncinya belum berada di tangan. Keadaan ini amat mengecewakan. Semakin jelas bahawa bergantung pada Amerika Syarikat semata-mata tidak akan menyelesaikan kebuntuan ini. Tepat pada saat itu, angin perubahan bertiup dari arah yang tidak dijangka, dari seberang lautan Atlantik, dari Paris. Pada bulan April tahun ini, Presiden Perancis, Emmanuel Macron, mengumumkan jadual lawatan ke Asia. Malaysia termasuk dalam senarai negara yang akan dilawati. Dunia diplomasi mula berteka-teki. Lawatan Presiden Perancis bukanlah sesuatu yang biasa. Apatah lagi ia berlaku ketika rundingan kapal selam nuklear antara Malaysia dan AS menemui jalan buntu. Mengapa Macron memilih untuk melawat Malaysia pada waktu ini? Untuk mencari jawabannya, kita perlu kembali beberapa tahun ke belakang. Pada September 2021, AS, UK, dan Australia secara mengejut mengumumkan Pakatan Keselamatan yang dikenali sebagai AUKUS. Ringkasnya, AS dan UK akan membantu Australia membina kapal selam berkuasa nuklear.
Negara yang paling terkejut dengan pengumuman ini ialah Perancis. Perancis telah pun menandatangani kontrak bernilai berbilion dolar untuk membina kapal selam untuk Australia. Reka bentuk sedang berjalan dan tenaga kerja telah pun digerakkan. Tetapi disebabkan perjanjian rahasia AUKUS, kontrak Perancis menjadi sehelai kertas yang tidak bernilai dalam sekelip mata. Presiden Macron memanggil pulang duta Perancis dari Washington. Memanggil pulang duta antara negara sekutu adalah tindakan yang sangat luar biasa dalam diplomasi. Kementerian Luar Perancis menggambarkannya sebagai tikaman dari belakang. Mereka kehilangan wang dan maruah. Luka itu masih belum sembuh walaupun selepas 4 tahun. Macron memerlukan 2 perkara. Pertama, mencari rakan kongsi baharu di pasaran pertahanan Indo-Pasifik untuk menggantikan Australia. Kedua, mewujudkan keretakan dalam susunan keselamatan yang berpusatkan AS. Untuk mengembalikan pengaruh Perancis. Ada satu lagi motivasi. Industri tenaga nuklear Perancis sedang merosot akibat sentimen anti-nuklear di Eropa. Sebagai salah satu operator loji nuklear terbesar di dunia, Perancis amat memerlukan pasaran baharu untuk mengembangkan teknologi nuklearnya bersama-sama. Sebuah negara kuasa nuklear yang juga memerlukan kapal selam berkuasa nuklear. Rakan kongsi yang memenuhi syarat ini tidak banyak di dunia. Malaysia adalah negara yang paling tepat memenuhi kriteria tersebut. Pada suatu hari di bulan April, di seri perdana Putrajaya, Presiden Macron dan Perdana Menteri Malaysia duduk bersemuka. Di dalam bilik yang menghadap keindahan landskap Putrajaya itu, Macron mengeluarkan sebuah fail tebal. Ia adalah draft Memorandum Persefahaman (MOU) mengenai kerjasama kitaran penuh tenaga nuklear Perancis-Malaysia. Perkataan kitaran penuh itu amat penting. Ia bermaksud bekerjasama dalam keseluruhan kitaran hayat bahan api nuklear. Dari melombong bahan mentah, memperkayakannya, menjadikannya rod bahan api, menggunakannya dalam reaktor, sehinggalah memproses semula bahan api terpakai. Fasal mengenai pemprosesan semula adalah tawaran yang paling luar biasa. Ini adalah domain yang telah dinafikan oleh AS kepada Malaysia selama berpuluh-puluh tahun, kerana ia boleh disalahgunakan untuk membuat senjata nuklear. Inilah teknologi yang sama yang cuba diperolehi oleh Malaysia dari Perancis pada tahun 1970-an, tetapi digagalkan oleh tekanan AS. Setengah abad kemudian, teknologi yang sama datang semula dari negara yang sama. Macron berkata, "Kami menyokong haluan bebas Malaysia dalam bidang tenaga dan keselamatan. Kami bersedia untuk menawarkan kerjasama yang telus dan stabil merangkumi keseluruhan kitaran bahan api nuklear dari pengeluaran hingga pemprosesan semula." Ini adalah perkongsian keselamatan baharu yang tidak bergantung pada monopoli negara tertentu. Tidak perlu dijelaskan siapa yang dimaksudkan dengan negara tertentu. Macron turut menyentuh sejarah kegagalan kerjasama Perancis-Malaysia pada masa lalu, menyatakan bahawa ini adalah peluang bagi Perancis untuk membayar hutang lama. Malaysia tidak hanya menerima dengan tangan kosong. Malaysia menawarkan untuk menjalankan misi rondaan maritim bersama tentera laut Perancis di Selat Hormuz. Ini adalah misi terhad yang serupa dengan operasi yang telah terbukti berjaya di Teluk Aden, bukannya penghantaran besar-besaran puluhan ribu tentera. Ia adalah satu perhitungan di mana TLDM akan bekerja sama dalam bidang kepakarannya dengan kos yang minimum. Bagi Perancis, ia juga satu kemenangan kerana mereka mendapat rakan kongsi untuk beroperasi di Indo-Pasifik. 2 hari selepas sidang kemuncak, perjanjian peringkat kerja menyusul. Wakil dari agensi, tenaga Malaysia dan syarikat Orano dari Perancis duduk di meja tanda tangan. Orano mungkin nama yang asing, tetapi ia adalah satu-satunya syarikat di dunia yang mengendalikan keseluruhan proses bahan api nuklear, melombong, menghasilkan, dan mengitar semula. Ia juga merupakan syarikat milik kerajaan Perancis. Intipati perjanjian ini mudah. Perancis akan memindahkan teknologi bahan api nuklearnya ke Malaysia, membina kilang bersama di tanah Malaysia, dan menjalankan penyelidikan bersama mengenai teknologi pemprosesan semula. Di sini, ada satu perkara yang perlu dijelaskan. Tahap pengayaan uranium menentukan grade-nya. Uranium 90% yang digunakan dalam kapal selam AS adalah seperti pati espresso, sangat pekat dan boleh digunakan untuk senjata nuklear, sebab itulah ia dikawal ketat. Sebaliknya, bahan api untuk kapal selam kelas Safran Perancis adalah di bawah 20%. Ia pekat tetapi tidak cukup untuk dijadikan senjata. Ia adalah tahap pengayaan yang tidak menjadi isu di peringkat antarabangsa. Ini bermakna ia adalah bahan api yang boleh menghidupkan jantung kapal selam tanpa melanggar mana-mana peraturan antarabangsa. Kapal selam kelas Safran itu sendiri sangat sesuai untuk Malaysia.
saiznya sekitar 4.700 tan, hampir sama dengan reka bentuk 5.000 tan yang telah dibangunkan oleh Malaysia selama ini. Harganya sekitar RM12 billion seunit, separuh daripada harga kelas Virginia AS krunya, hanya 60 orang, kerana banyak tugas digantikan oleh AI dan sistem automasi. Ia seperti sut yang ditempah khas untuk TLDM yang menghadapi cabaran kekurangan tenaga manusia, tetapi kita perlu menilai secara objektif. Tawaran Perancis ini mempunyai kelemahan yang kritikal. Head uranium diperkaya rendah, Le, uranium diperkaya tinggi 93%, AS, hanya perlu diisi sekali dan bertahan selama 33 tahun, sehingga kapal selam itu bersara. Tetapi LEU Perancis bawah 20%, perlu diganti setiap 10,15 tahun. Proses penggantian ini bukan seperti mengisi minyak di stesen petrol. Ia melibatkan pemotongan badan keluli tebal kapal selam, mengeluarkan reaktor, memasukkan bahan api baharu, dan mengimpalnya semula. Proses ini sahaja mengambil masa beberapa tahun. Selama tempoh itu, kapal selam tersebut tidak boleh belayar. Untuk mengawasi perairan kita 24,7, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3 buah kapal selam yang beroperasi secara bergilir. 1 beroperasi, 1 bersedia, dan 1 lagi dalam penyelenggaraan. Jika mengambil kira kapal selam yang terikat dengan proses penukaran bahan api, kita memerlukan sekurang-kurangnya 6 buah kapal selam. Dengan harga 12 billion seunit, 6 buah akan menelan belanja RM12 billion, hampir 2 kali ganda bajet pertahanan tahunan Malaysia. Namun, di sebalik kelemahan ini, para pakar melihat sesuatu yang lebih besar. Matlamat sebenar bukanlah kapal selam itu sendiri, tetapi sistem kitaran bahan api nuklear di sebaliknya. Kerjasama dengan Perancis akan membolehkan Malaysia menguasai keseluruhan proses, menghasilkan, menggunakan dan mengitar semula bahan api nuklear. Inilah matlamat utamanya. Cengkaman bekalan bahan api yang selama ini dikawal oleh AS akan berada di tangan kita sendiri. Ia bukan sekadar membeli beberapa buah kapal selam, tetapi menanam benih untuk kemerdekaan tenaga selama 100 tahun. Contohnya sudah ada, Brazil. Brazil tidak mengimport uranium diperkaya tinggi dari AS. Sebaliknya, mereka menghasilkan LEU sendiri untuk membina kapal selam berkuasa nuklear mereka. Ini bermakna Malaysia boleh mengikuti laluan yang sama dengan teknologi Perancis. Sekarang, mari kita lihat papan catur ini secara keseluruhan. Buat pertama kalinya dalam sejarah, Malaysia memegang 2 kepingkat. Di tangan kanan kad Amerika, kelulusan Trump, uranium diperkaya tinggi, prestasi teratas dengan 33 tahun tanpa penukaran bahan api. Walaupun pelaksanaannya ditangguhkan, kelulusan itu belum dibatalkan. Di tangan kiri, kad Prancis, tawaran Macron, pemindahan teknologi LEU, dan kemandirian dalam kitaran bahan api nuklear. Walaupun prestasinya lebih rendah, ia menawarkan laluan bebas, tanpa bergantung pada mana-mana negara. Kesan daripada 2 kad ini jauh lebih besar daripada nilai setiap kad secara individu. Dalam diplomasi, negara yang mempunyai alternatif berada dalam kedudukan yang sama sekali berbeza di meja rundingan. Selama 50 tahun, Malaysia hanya mengetuk pintu AS kerana tiada alternatif lain. Tetapi kini, dengan terbukanya jendela Perancis, AS terpaksa membuat perhitungan semula. Jika Malaysia beralih kepada Perancis, AS akan kehilangan pengaruh dalam pasaran kapal selam nuklear Indo-Pasifik. Pelan mereka untuk limbungan kapal Philadelphia juga akan terjejas. Tanpa kepakaran pembinaan kapal Malaysia yang terkemuka di dunia, projek pembinaan semula, Tentera Laut AS, akan menghadapi masalah. Kad Perancis bukan sekadar satu lagi pilihan. Ia adalah tuas yang mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rundingan dengan AS sejurus. Selepas sidang kemuncak Malaysia-Perancis, Jabatan Negara AS hanya mengeluarkan kenyataan biasa, tetapi sumber diplomatik mendedahkan bahawa rasa tidak puas hati kedengaran melalui saluran tidak rasmi. Ini adalah bukti bahawa kad Perancis telah mengenai sasaran. Malaysia bukan lagi pihak yang lemah tanpa pilihan. Kisah ini bukan hanya tentang tentera atau lautan dalam. Mari kita lihat sejauh mana paus keluli ini boleh membawa Malaysia. Pada akhir 1580-an, Malaysia mengimport pelan reka bentuk kapal selam dari Jerman. Lebih 30 negara menerima pelan yang sama. Tetapi, hanya Malaysia yang berjaya mengesan kesilapan dalam pelan itu, membaikinya sendiri, dan kemudian mengembangkannya menjadi teknologi sendiri. Apabila Jerman enggan memindahkan teknologi teras, Malaysia tidak tunduk. Sebaliknya, kita memilih untuk membinanya sendiri.
Hasilnya ialah kapal selam kelas Perdana Menteri, sebuah rekaan asli Malaysia. Kita adalah negara ke-8 di dunia yang mampu mereka bentuk dan membina kapal selam kelas Scorpion secara bebas. Negara yang dahulunya hanya memasang komponen, kini telah mengatasi gurunya dalam masa kurang dari 40 tahun. Sekarang, bayangkan jika teknologi reaktor Perancis digabungkan dengan ini, kepakaran pembinaan kapal nombor 1 dunia, ditambah dengan jantung berkuasa nuklear. Ramalan pakar adalah, kapal selam pertama akan mempunyai lebih 70% komponen tempatan, dan menjelang kapal selam ketiga, hampir 90% akan dibina oleh tangan kita sendiri. Limbungan kapal di Lumut akan menerima nafas baharu. Teknologi ini bukan untuk kegunaan dalam negara sahaja. Seluruh dunia kini beratur untuk membeli kapal selam buatan Malaysia. Medan terbesar ialah Kanada. Mereka perlu menggantikan 12 buah kapal selam lama dengan kos sekitar 200 bilion. Kalon akhir tinggal 2, Malaysia dan Jerman. Negara yang 40 tahun lalu kita belajar darinya, kini menjadi pesaing kita di gelanggang yang sama. Bukan hanya Kanada, Arab Saudi, Filipina, dan Poland turut berminat. Potensi pasaran ini melebihi 300 bilion. Sekarang mari kita kembali ke permulaan cerita ini. 50 tahun lalu, kita mengetuk pintu untuk mendapatkan sebiji jantung. Ia ditutup 6 kali. Pada ketukan ke-7, ia terbuka, tetapi kemudian diancam untuk ditutup semula. Pada saat itu, kita menemui jendela Perancis. Dan jendela itu menjadi tuas yang membuka semula pintu yang hampir tertutup. Setiap tahun pelan induk itu menjadi semakin tebal. Tiada seorang pun jurutera yang berputus asa. Para diplomat terus mengetuk pintu yang tertutup. Negara yang dahulunya hanya memasang komponen dari pelan induk, kini membina kapal selam yang menjadi idaman dunia. Sebuah negara yang membuka sendiri pintu yang tidak pernah dibuka untuknya. Nama negara itu ialah Malaysia. Sepanjang menyediakan cerita ini, ada satu image yang sering terlintas di pikiran saya. Mereka yang pertama kali mengetuk pintu Perancis pada tahun 1870-an. Para diplomat dan penyelidik yang namanya tidak tercatat dalam sejarah. Mereka pulang dengan tangan kosong. Tetapi mereka tidak berputus asa. Kerajaan seterusnya mengetuk lagi, dan kerajaan selepas itu mengetuk lagi. Walaupun ditolak 6 kali, mereka tidak pernah berhenti melukis pelan induk. Mereka membina teknologinya, mengurangkan bunyinya, membina sistem tempurnya di dalam negara. Mereka menyiapkan seluruh badan, walaupun tanpa jantung. Itulah sebabnya, apabila peluang tiba, kita mampu merebutnya. Sama ada ketika Trump membuka pintu atau Macron membuka jendela. Jika kita tidak bersedia, semuanya akan menjadi sia-sia. Kerana kecekalan yang dibina selama 50 tahun inilah kita mampu memegang 2 kepingkat secara serentak. Inilah perjalanan Malaysia. Jika jalan ditutup, kita cari jalan lain. Jika jalan tersekat, kita bina jalan sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen. Malaysia boleh.